بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ketiga daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina di atas 5 perkara. Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba serta utusannya. Mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mengerjakan haji di Baitillah dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi malam ni kita masuk hadis yang ketiga, iaitu hadis berkenaan dengan rukun yang kita kenali sebagai rukun Islam. Rukun Islam. Jadi rukun Islam sebagaimana yang kita maklumlah, mana terbahagi pada 5. Asas dia, dalil dia adalah hadis ni. Hadis ini menjadi asas kepada rukun Islam. Kalau hadis-hadis lain, hadis kedua yang kita jumpa sebelum ni juga sebut berkenaan dengan hal itu. Tapi hal itu capur. Kalau ni hadis yang khusus menyebutkan berkenaan dengan rukun Islam, hadis ni. Tidak masuk hadis-hadis yang lain. Kemudian hadis ini kedudukan dia sangat tinggi di dalam agama. Yang mana? Kalau kita tengok di sini, Pak Ahmad tulis. Hadis ini adalah merupakan asas yang penting di dalam agama, usul yang sangat besar, sangat penting di dalam mengenali agama. Yang mana atas hadis inilah, kepada hadis inilah bergantungnya asas-asas agama. Duduk atas ni salah satu daripada hadis dia ni. Yang mana di dalam hadis ini ia menghimpunkan rukun-rukun agama dengan lafaz yang ringkas, tapi pengertian dia, makna dia cukup mendalam. Hadis ini juga merupakan dalil kepada rukun Islam. Ada juga sebagaimana nama sebut dasar ni deh, mana ringkas tapi padat, mendalam, luas erti dia. Di kalangan ulama macam-macamlah ulama memberikan mana kedudukan kepada hadis ini, kedudukan yang tinggi kepada hadis ini. Setengah ulama mengatakan agama ni berkisar pada 4 hadis saja. Berkisar kepada 4 hadis. Iaitu yang pertama hadis hak nombor 1, hak kita baca dulu. Hadis hak nombor 1, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang kedua, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Mana tidak halal darah seseorang muslim kecuali dengan salah satu daripada 3 perkara. Hadis yang ketiga, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Dalil bukti mesti dikemukakan oleh pendakwa. Sumpah mesti diberikan oleh orang yang didakwa. Dan juga hadis ni, hadis bunyal Islam ala 5. Hadis ni. Dari mana asas kepada agama seolah-olah letak pada hadis ini. Kemudian ulama yang lain pula jawab malah hadis lain pula, mana agama tu berkisar pada 4 hadis. Hadis lain pula tapi tak lain daripada hadis ini. Mana ada juga hadis ini. Mana hadis ini kedudukan dia sangat penting di dalam agama. Kemudian hadis ini menghimpunkan rukun-rukun Islam. Rukun yang pertamanya iaitu syahadah. Bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan juga Muhammad adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang pertama,
yang terdapat di dalam hadis ini. Jadi rukun yang pertama ni syahadah ni. Setara mana kita memahami makna syahadah? Apakah yang dimaksudkan dengan syahadah? Apakah yang dikatakan dengan syahadah? Syahadah itu adalah mana persaksian, pengakuan, pernyataan dengan jelas, perkhabaran yang putus mari daripada diri seseorang. Mana syahadah ni bersaksi, mengaku, mengatakan dengan jelas, dengan pasti, tanpa sebarang ragu-ragu, tanpa sebarang syok, tak ada syok sikit abu. Betul-betul daripada hati, sepenuh hati daripada seseorang. Mana wayak itu sepenuh hati bersaksi, sepenuh hati, tak ada ragu sikit pun. Itu makna syahadah. Di antara pecahan kepada perkataan syahadah iaitu syahid, saksi. Jadi saksi dinamakan syahid, iaitu pecahan kepada perkataan syahadah. Sebab apa? Sebab dia menceritakan apa yang diketahuinya, apa yang diyakininya. Seorang saksi, syahid, pecahan daripada syahadah. Mana dia cerita, dia rayak dengan penuh keyakinan benda hak dia tahu. Benda hak dia tahu, dia rayak. Dia sanggup menjadi saksi. Biar lagu-lagu mana jadi pun, dia sanggup jadi saksi. Sebab apa? Sebab dia rayak dengan penuh yakin. Benda hak dia tahu, benda hak dia nampak. Begitu juga dengan syahadah ni. Mana syahadah ni mengaku bahawasanya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah hamba dan pesuruhnya. Ngakulah betul tu, sebutlah betul tu, mari daripada hati yang penuh dengan keyakinan. Memang dia tahu sesuatu lah tu. Bukan tahu sikit-sikit. Bukan tahu sikit-sikit. Kalau tahu sikit-sikit, berayak tahu kata sikit-sikit, itu mungkin kita boleh kata rayak, sebut, kata. Tapi kalau syahadah, menyaksikan, mengakui, maknanya tahu tu tahu dengan yakin, tahu dengan pasti. Itu makna syahadah. Mana orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah ni, mana dia mengucapkan dengan penuh keyakinan, penuh dengan putus daripada hati dia bahawasanya benda yang dia ucap ni dia memang tahu dan inilah hak sebenar. Kalau tidak begitu yakin, ragu-ragu, itu tidak boleh dipanggil sebagai mengucapkan syahadah. Tak cukup syarat, tak cukup syarat. Kemudian perkhabaran, persaksian itu sama ada dengan ucapan ataupun perbuatan. Mana persaksian yang diberikan, syahadah yang diberikan itu boleh jadi dengan ucapan dan boleh jadi juga dengan perbuatan. Jadi berkenaan dengan mana dalil, satu itu kita kejut daripada inilah. Mana perkhabaran, persaksian itu dengan ucapan atau perbuatan kita kejut selepas daripada ini. Di antara makna syahadah lagi, iaitu makna pengakuan dan kepercayaan. Mengaku dan percaya. Mana tidak mengaku saja. Percaya. Kena ada waktu itu. Kena ada. Percaya, yakin. Kerana Allah yang memberikan persaksian, mempercayai kesahihan yang diceritakan. Serupa saksi lah, syahid. Syahid saksi. Saksi ni, dia cerita, dia memberi persaksian, dia percaya benda ni betul, baru dia sanggup jadi saksi. Apabila dia memberikan persaksian, dia rayak, dia menjadi saksi, dia cerita menyalahi hak dia percaya dengan lagu lain, bermakna dia telah berbohong. Seperti saksi. Saksi dalam mahkamah dia rayak je, tapi hak dia percaya dengan lagu lain. Dalam hati dia, ni saja dah ni. Saksi ni nak suruh dekat akhir, nak suruh nak tipu orang aja ni. Mana dia sebut dia menjadi saksi, dia bersaksi terhadap sesuatu perkara. Tapi hak dia percayanya lagu lain, hak dia tahunya lagu lain, bermakna dia telah berbohong. Serupa juga dengan hak ni, syahadah ni. Mana mengucap dua kalimah syahadah, dia sebut lagu tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia sebut lagu tu. Tapi dalam hati dia percaya lagu lain. Maknanya dia telah berbohong, telah menipu. Telah menipu di dalam syahadah dia.
Syahadah juga mengandungi makna, ini syahadah, dua kalimat syahadah. Mengkufurkan, mengingkari, membenci, berlepas diri daripada segala taghut. Semua benda yang disembah selain daripada Allah. Mana bila mana seseorang itu dia mengucap dua kalimat syahadah ni, maknanya dia telah mengkufurkan, mengingkari, benci, tidak mahu terlibat, tidak mahu ada sangkut paut dengan semua perkara-perkara taghut, benda-benda yang disembah selain daripada Allah. Seperti manusia, batu, pokok, dewa, hawa nafsu dan sebagainya. Dan apa-apa sahaja yang disembah selain daripada Allah. Maknanya kalau seseorang itu mengucap dua kalimat syahadah ni, maknanya dia sudah berlepas diri, tidak bergantung dengan perkara-perkara yang lain yang dianggap sebagai Tuhan yang disembah oleh manusia, hak lain, benda lain. Maknanya dia putus hubungnya dengan benda-benda tu. Tak usah terlibat, tak usah ada sakit paut. Jadi kalau seseorang itu dia mengucap dua kalimat syahadah, tetapi dia tidak mengkufuri segala perkara, mana dia masih pergantungan dia kepada manusia serupa dengan dia kata dengan Tuhan. Mana dia beri kepada manusia tu sifat-sifat Tuhan, dia bergantung dalam berbagai segi, dalam memberi rezeki kau, dalam apa-apa dia bergantung dengan manusia sehingga dia mengenepikan kehendak Tuhan. Allah Ta'ala berkehendak lagu ni, tapi dia disebabkan dia berasa bergantung dengan manusia tu, sehingga dia tinggal hak Tuhan sungguh tu. Mana dia tidak mengkufuri hati, bermakna dia tidak memenuhi kehendak kalimah syahadah. Makna kehendak kalimah syahadah ni luas banyak. Mana? Jadi mana? Bila mana seseorang itu dia mengucap dua kalimah syahadah betul-betul dari segi pergantungan dia, kehidupan dia, pengabdian diri dia betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berasa gantung sikit pun kepada makhluk. Hati barulah tercapai maksud ataupun kehendak kalimah syahadah ini. Kemudian tadi persaksian tu boleh mari daripada kata-kata lidah ataupun daripada perbuatan, boleh mari. Bahkan itulah mana tempat nyatanya syahadah. Tempat nyatanya syahadah, mana lidah ataupun anggota zahir. Jadi seperti contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran syahadah, bersaksian dengan anggota zahir. Dia tak kata, dia tak sebut, tapi perbuatan dia membuktikan benda itu. Perbuatan dia. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidaklah layak orang kafir musyrik itu memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah, sedang mereka menjadi saksi kekufuran diri sendiri. Mana mereka menunjukkan bahawasanya mereka itu kufur. Mereka tak kata, kalau tanya tak mengaku. Seperti golongan-golongan musyrikin jahiliyah, ramai jahiliyah sebelum Nabi SAW dahulu. Mana mereka menjaga Baitullah ni, mereka menjaga Masjidil Haram ni, mereka jaga. Lepas tu mereka kata mereka beriman kepada Allah. Kata je beriman mereka. Jadi mereka kata mereka mengikut millah Ibrahimiyah, agama Nabi Ibrahim. Tetapi dari segi perbuatan mereka, dari segi tingkah laku mereka, semua berala-berala, semua kotor-kotor bergantung dengan berala-berala tu, perbuatan mereka menjadi saksi akan kekufuran mereka. Mana perbuatan itu menyatakan syahadah tersebut. Seperti kita. Mana kalau kita mengucap dua kalimah syahadah pun, tapi kalau kita dah buat perangai, dah buat kerja tu semua, dah melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kekufuran, kepada syirik, bermakna dari segi kesaksian kita sebenarnya tidak menepati mulut kita, lidah kita, tidak menepati lidah. Tetapi persaksian yang dipersembahkan dari segi perbuatan menunjukkan sebagai seorang yang bukan Islam, dari segi perbuatan. Mana perbuatan menjadi saksi kekufuran diri sendiri. Mana hanya syahadah boleh mari daripada
jawarih. Kemudian kesaksian, kalau kita kata kesaksian zahir, ngaku dengan lidah, buat dengan anggota, semaya, puasa, zakat, kau tak kira dah. Buat dengan anggota, buat amalan-amalan Islam. Hak zahir itu mesti disertai dengan hati. Kalau tidak disertai dengan hati, tak jadi juga, tak boleh juga. Mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap pada orang dia. Mengucap semacam. Tu. Lepas dari segi perbuatan itu buat ataupun tak buat. Kita kata ataupun tak buat. Ada juga dia. Orang bukan Islam ke apa, dia kadang-kadang ada juga. Kadang-kadang dia mengucap. Ada juga. Tak buat. Mana hak tu jelas lah. Kita kata dia semua patut apa tu, hak tu tak apalah. Hak ni mana dia mengucap, dia buat, dia semaya. Kuat dia pada kita semaya. Tapi hati dia tidak. Mana tidak turut sama bersaksi hati dia. Mana hati dia tu menyembunyikan kekufuran. Mana syahadah tu pada lidah sahaja. Pada perbuatan sahaja. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Munafiqun, permulaan surah Al-Munafiqun, Allah Taala, wa minal idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahawasanya engkau memang rasul Allah, engkau memang rasul Allah. Dia bersaksi. Orang-orang munafik ni, dia semaya pula pakai Nabi dia. Dia buat pula amalan-amalan yang lain. Dia bersaksi lah betul. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah Ta'ala pun menempelak balik dia, kata ke dia balik, buat nyanyi ke dia. Rasa ada rakyat tak apa. Allah memang tahu bahawasanya engkau adalah rasulnya. Mana aku tak payah mengaku lagu tu, tak payah rakyat pada Nabi pun tak apa. Allah Ta'ala nak kata apa-apa munafik. Allah Ta'ala memang tahu. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu, penyaksian mereka itu, pengakuan mereka itu adalah dusta. Mana Allah Ta'ala tahu. Makna situ kesaksian dengan lidah semata-mata. Dengan lidah dia perbuatan semata-mata, tetapi tidak paling daripada hati. Hati tidak turut sama menyaksikan, atau tidak turut sama mana bersaksi, yakin, putus kepada apa yang diucapkan oleh lidah, apa yang dibuat oleh anggota zahir, maka syahadah itu tidak diterima. Syahadah itu tidak diterima. Jadi hak ini orang panggil golongan munafik. Syahadah tidak diterima. Sebab apa? Sebab hati tidak turut sama mengakui apa yang diucapkan oleh lidah. Jadi berkenaan dengan golongan munafik ni, banyak ayat Quran sebut kita berkenaan dengan golongan munafik yang mana syahadah mereka tu, pengakuan lidah mereka tu tidak serupa dengan hati. Hati tu tahu ragu lagi. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di kalangan manusia ni ada, di kalangan manusia ni orang yang mana engkau kagum terhadap kata-katanya. Kata-katanya mengkagumkan engkau. Kalau dia kecek, kagum, hebat, memang cukup hebat. Kalau dia kecek, tak lawak orang Islam lain, tak lawak kalau dia kecek. Berani dia dan membelok Islam dia kalau dia kecek, tak lawak. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi, dia menjadikan Allah sebagai saksi apa yang ada dalam hati dia. Mana dia royak, dia ni Islam ngerti. Memang kita Islam ngerti dalam hati. Dia royak, kita ni memang Islam. Wa huwa aladdul khisam, tapi hak sebenarnya dia tu sangat keras permusuhan dia terhadap Islam. Apa yang munafik? Itu orang munafik. Mulut kuat bersaksi, mengucap dua kalimah syahadah, mengaku sebagai Islam. Bukan apa dia lah Islam hak kuat.
Dialah khairul Islam. Dialah terkedepan dalam lawan musuh-musuh Islam. Nampak perfect. Tapi dalam hati dia penuh dengan permusuhan terhadap Islam. Itu sifat orang munafik. Jadi kesaksian syahadah hak lagu ni tidak diterima. Tidak diterima. Sebab apa? Sebab dia tidak mari dengan hati. Tapi ikut luar saja. Keluar saja. Jadi hak ni kelompok munafik ni memang cukup mengkagumkan orang-orang Islam penampilan mereka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu tengok mereka, tubuh pada mereka, luar mereka tu mengkagumkan kamu. Hebat. Tak pada lawan kita. Hebat dia, Islam dia. Semangat dia, terkedepan dia lawan musuh-musuh Islam. Kacak laun, musuh dengan kafir, musuh barat yang kira lain. 30 tahun dah melayu. Tak ada lawan gapo. Hak benarnya negara-negara Islam hak lain. Seperti kita kata golongan puak-puak Syiah, kita kata dia. Tu duk melayu kuat. Duk melayu, tak ada kata-kata. Awal pun tak, orang kafir pun tak jadi sikit pun. Bahkan buka jalan pula kepada orang kafir untuk menjatuhkan negara-negara umat Islam seperti Iraq, Afghanistan. Jadi waktu munafik. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka kecek, kamu dengar kata-kata mereka. Itu golongan munafik. Orang lain ni dia kecek lain, dalam hati dia lain. Dalam hati dia lain satu. Jadi waktu itu kalau cerita pokok dia tu, waktu itu kena bahagia suku waktu tu. Kena ambil masa suku tu. Tak pada tu. Mana sini kesaksian zahir, syahadah zahir mesti disertai dengan hati. Kalau hati tidak turut sama dengan apa yang diucapkan oleh zahir, apa yang dilakukan oleh amalan, maka syahadah itu tidak diterima. Kemudian syahadah ni ada rukun dia. Kita nak mengucap dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita nak mengucap. Jadi ucapan kita tu sebenarnya ada rukun dia. Jadi ini supaya apa? Supaya nak suruh sempurna ucapan syahadah kita. Biar sempurna. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia janji kita nak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sempurna. Jadi syahadah ni dia ada dua rukun. Syahadah yang pertama, dia dua syahadah, dua kalimah syahadah kan. Syahadah yang pertama iaitu rukun pertama isbat. Iaitu mensabitkan segala bentuk sifat-sifat ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat dia tu. Betul-betul sifat dia, nama dia tu kita uji dia semati. Tak ada fasi dengan orang lain. Betul-betul uji dia. Mana kita menganggap dia sebagai apa? Kita menganggap dia sebagai Razzaq. Tak mudahlah kita kata tu. Razzaq. Kita anggap dia sebagai pemberi rezeki. Memang kita betul-betul yakin dengan sifat dia tu, pegang semati dengan sifat sebutir itu, dan mentauhidkan sifat itu hanyalah hak dia, hak sebenar. Manusia lain sebagai asbab, makhluk hak lain ni sebagai asbab semata-mata. Jadi kalau kita duduk situ tak bimbang lagi. Tak bimbang, yakin. Kalau benda canggah sikit dengan kehendak dia, kita boleh tinggal selalu. Mudah nak tinggal. Tak berapa sedap nak buat kerja lagu ni. Takut-takut ada syubhat sikit sebanyak. Biarlah tak dipikir banyak pun, Tuhan yang beri rezeki kot lain. Tak apa dah tu. Ada buah tu. Tu. Jalan dah tu. Tapi kalau rasa, rugi ni. Iyalah, bodoh sikit tu tak pan. Kita topak. Iyalah. Kita nak ikut semua tiga. Rugi ni. Mula lepas ni tak boleh dah. Ni cek nak boleh banyak ni. Tu tak apa sedap dah tu. Mana tidak tauhid seperti tu. Mana dengan sifat tu, sifat Allah Subhanahu wa taala tu, kita tidak mentauhidkan sepenuhnya sifat Allah tu, sifat tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi gini kok orang lain.
wi ko topet tu ko wi ko gani ko wi ko perak tu wi ko datuk tu menteri tu ko ya lah dah. Jadi mana hal nomor satu isbat. Semua sifat-sifat semua mana mentauhidkan segala dia berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, sifat-sifat Allah Taala tu betul-betul bui kepada dia. Tidak kasih, tidak kata bui kepada orang lain, tak bui kepada orang lain, tak. Betul-betul bui kepada dia. Isbat. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua an-nafyu, menafikan. Iaitu menafikan segala ketuhanan. Semua sifat-sifat ketuhanan, sifat Allah Ta'ala itu menafikan daripada selain Allah. Menafikan sifat sana, sifat Ar-Razzaq atau sifat Qatu, sifat Ghani, menafikan daripada selain Allah. Mana selain Allah tidak ada sifat-sifat yang sedemikian. Menafikan yang layak disembah ma'bud selain daripada Allah. Nafi. Hak ma'budnya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Mana itu dua rukun syahadah yang pertama. Kemudian kedua-dua syahadah ni, syahadah yang pertama ni dia ada ancaman dia, benda yang boleh merosakkan syahadah. Punah syahadah. Iaitu syirik. Syirik bila mana berlaku syirik, kalau syirik khafi, syirik kecil, dia boleh rosak sikit. Kalau syirik besar, rasa habis. Pakat keluar daripada agama. Bila mana kita beri sifat-sifat ketuhanan kepada sesuatu yang lain selain daripada Allah. Tu. Beri sifat mengetahui perkara gaib, tahu benda gaib kepada selain daripada Allah. Sedangkan itu sifat Allah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'a. Apa? Lahu banyaklah ayat tu. Jadi Allah hanya hak Allah Taala sahaja tahu benda gaib ni. Hak benda gaib ni dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia yang mengetahui benda gaib dan benda yang nyata. Dia saja. Itu sifat dia. Mentauhidkan. Jadi rukun syahadahnya mentauhidkan hak tu. Isbat mensabitkan sifat mengetahui benda gaib itu hak Allah Taala saja. Ancaman dia ni syirik bila mana kita beri sifat tu kepada orang lain. Beri sifat itu kepada orang lain. Banyaklah. Banyak tempat kita mungkin tidak begitu ketara sangat. Kalau tempat-tempat lain kita kata, contoh kita kata dia, golongan pokok berayui kalau kita kata, dia beri sifat mengetahui benda gaib itu kepada Nabi. Nabi pun tahu benda gaib. Rosak syirik lah tu. Syirik. Syiah tu, dia beri sifat mengetahui perkara gaib itu kepada imam dia. Imam 12 dia. Dia kata imam 12 ni tahu belaka, tahu bilangan pasir di muka bumi ni, tahu bilangan titik hujan, tahu belaka nak mati bila, semua tahu. Dia boleh hati belaka. Syirik lah tu. Mana beri sifat Allah Ta'ala tu kepada orang lain selain daripada Allah. Jadi bila mana ada benda tu, maka syahadah mereka terancam. Syahadah yang pertama terancam. Rosak. Punuh. Punuh. Kemudian kalau syirik kecil itu, ia tidak siapa kau rosak tu. Tapi mengganggu. Tidak sempurna jadi syahadah yang pertama. Kemudian syahadah yang kedua, rukun dia serupa tadi juga, iaitu isbat. Isbat apa? Iaitu mensabitkan, memberikan ibadat, mensabitkan ibadat. Peraturan hidup adalah mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada sesuatu pun yang boleh berkongsi dengan dia. Tak ada siapa pun boleh kongsi. Hak menetapkan ibadat yang khusus. Semaya, puasa, zakat, haji, kau berapa, kau hak tu hak Nabi saja. Nabi lah boleh tetap. Lepas tu orang yang diakui oleh dia, Khulafa'ur Rasyidin, sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nabi sebut tu dah. Sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang terpimpin. Hak tu hak Nabi. Mana menetapkan ibadat. Kita sabitkan ibadat. Kita nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak boleh pahala, nak mengurangkan dosa, nak merengekkan azab tu. Nak merengekkan azab kita, azab orang dalam kubur ke berapa ke. Waktu tu
berdasarkan kepada apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tak ada siapa pun boleh kongsi dengan Nabi. Mana tidak kata Nabi royak juga, orang lain tu royak juga, betul juga dia royak tu. Nabi tak royak, tak apa dah dia kan. Suruh ke apa-apa ke tu ke tak kira lah. Tak ada kongsi. Nabi seorang je royak. Kalau buat gini, boleh pahala gini. Mana kalau buat amalan gini, pahala lagu ni. Siapa hak boleh royak hak tu? Hak tu Nabi dah boleh royak. Nabi dah. Orang lain tak boleh. Orang lain sama sekali tidak boleh. Mana kita nak sabitkan ibadat hanya mana cara ibadat, bentuk ibadat dan juga peraturan hidup berdasarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dan rukun yang kedua menafikan hak tu daripada orang lain. Mana kita mengatakan bentuk ibadat kita nak buat gini nak boleh pahala banyak ni gini. Hak tu tak boleh daripada orang lain. Orang lain tak boleh. Nafikan daripada orang lain. Hanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Itu rukun kepada syahadah yang kedua. Makna kena jagalah, kena jaga. Jadi ancaman kepada rukun yang kedua ni di dalam ibadat adalah perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru. Itu ancaman dia. Itu ancaman. Kalau mari waktu dia akan merosakkan apa yang telah bentuk ibadat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi terkuasa. Dia tak boleh tak belaga dua tu. Dia tidak belaga dua tu. Sebab tu Nabi suruh buat setinggal se. Iyyakum alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu pegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang terpimpin. Tu hak Nabi suruh buat. Nabi suruh buat, ani sunnah buat. Buat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Tu hak Nabi larang. Benda baru dalam agama. Benda baru dalam agama ni mana benda ibadat lah. Kalau orang panggil ibadat. Buat kereta bukan benda baru dalam agama. Tak ada orang kata buat kereta tu agama. Kalau tidak Jepun tak boleh nak buat lah. Tak boleh. Jepun tak lulus Jepun buat kereta. Buat apa? Kereta ni ibadat. Tak ada siapa kata lagu tu. Tu. Hak tu bukan benda agama. Benda-benda agama, hak baru Nabi suruh jauhi. Mana tengok? Nabi garis ke? Hak buat hak ni, hak jauhi hak ni. Hak jauhi hak ni. Jadi hak sunnah hak Nabi suruh buat tu pengancam dia hak baru dalam agama. Itu pengancam dia. Itu pengancam. Sebab tu di dalam hadis yang lain, di dalam Sunan Ad-Darimi dan lain-lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maqtada'a qaumun bid'atan illa rufi'a mithluha minas sunnah." Tidaklah sesuatu golongan sesuatu kaum melakukan sesuatu bid'ah kecuali akan diangkat seumpamanya daripada sunnah. Mana dia jadi elok? Naik hak nisab, turun hak nisab. Turun hak nisab, naik hak nisab. Dia tak jadi naik dua-dua. Tak jadi tak apa, kita buat hak ni, tak jadi. Dia jadi akan nisab, naik nisab. Pasal gitu. Sepuluh lah orang. Dia tak jadi, dia tu hak juru sekali, dia hak jahat sekali. Tak ada, kalau ada orang lagu tu boleh masuk rekod tu. Boleh masuk apa? Jenis buk. Boleh masuk rekod dunia tu. Dia paling juru harta dunia. Dia paling jahat. Tak ada. Dia salah satu. Salah satu. Begitu juga dengan hak ni. Mana dia salah satu. Kalau hak ni naik, hak ni turun. Hak ni naik, hak ni turun. Jadi itu ancaman kepada rukun syahadah yang kedua. Dan juga di dalam sistem kehidupan, sistem-sistem yang lain. Mana kita syahadah, kita bersaksi bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni membawa sesuatu cara hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibawa kepada manusia, untuk mana disebarkan kepada manusia. Biar manusia contohi, biar manusia hidup di atas sistem tu. Itu kita yakin lagu tu. Bila mana kita bersaksi bahawasanya Nabi ini adalah utusan Allah, mana kita yakin benda hak dia bawa daripada Allah tu benda hak kita kena ikut. Benda hak kita kena ikut. Hak inilah cara hak betul. Inilah mana cara hak betul. Hak lain tu tidak betul. Cuma bezanya di dalam sistem kehidupan ni dia boleh keluar. Dalam nego, dalam muamalah, hak tu dia boleh keluar. Selagi mana tidak bercanggah, selagi mana tidak lompat batas dia. Dia ada pagar tapi ada pagar. Kalau nego dia ada pagar riba, gharar,
Benda tak jelas, apa lagi? Tu pagar-pagar dia lah. Mana boleh keluar nego seher, kau gapo, kau ikut je lah. Tapi jangan lepak pagar. Jangan jadi riba. Jangan. Mana boleh keluar. Tapi batas tu, sistem tu tetap ditetapkan oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan cara-cara lain. Nak menikah, dia ada sistem dia. Ada sistem dia. Dia macam-macam lagi. Cuma ada benda boleh diperluaskan sebab Nabi kata boleh. Antum a'lamu bi umur dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan-urusan dunia kamu. Itu Nabi suruh kita. Cuma Nabi goyak batas dia sekat ni. Batas dia sekat ni. Nabi goyak. Tapi dari segi nak keluar, Nabi suruh. Itulah kalau kita nak keluar ni untuk nego kau gapo kau tu keluar. Tapi dalam masalah ibadat tak boleh nak keluar tak tentu kalau. Dah ada semaya gak molek semaya gak kita nak buat semaya ke. Semaya lain pun. Tak ada dengan semaya hak Nabi buat tu. Semaya sunat batu lah, semaya sunat baning lah, macam-macam semaya sunat pula. Apa dah molek. Dah molek dah. Lepas tu hak lain lagi macam-macam lagi. Puasa dah Nabi bagi puasa molek kita pun buat puasa batu, puasa baning. Tu tak boleh. Itu tak boleh. Waktu dia mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Waktu termasuk dalam benda yang Nabi suruh jauhi, iaitu perkara-perkara baru di dalam agama. Hak orang panggil agama. Agama ni maknanya buat tu dengan maksud nak boleh pahala ke? Amalan tu sendiri. Amalan tu sendiri dengan maksud nak boleh pahala. Sebab semaya. Kita buat semaya maksud kita nak boleh pahala, nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang semaya. Apa semaya tu? Tahu kok boleh fetih. Nak tahu. Kalau buat lagu tu tak ada arah tu. Jauh benar tu. Teruk dah tu. Teruk lagi dah tu. Mana tak ada. Jadi maknanya bentuk-bentuk lagu tu waktu tu kena perkara yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Mana kita tetapkan ketetapan ibadat hanya kepada Nabi SAW sahaja. Tidak boleh orang lain yang menetapkan benda. Nak pandai-pandai buat sendiri tak boleh. Jadi kita kadang-kadang balik ni. Waktu kita gomo nak keluar. Nak buat sesuka hati. Nak tambah hak ni, nak tambah hak ni, hak ni nak tambah hak tu. Hak tu yang dia mengatik, boleh joget pun tak apa tu. Apa? Apa? Kalau kita rasa cinta kepada Allah buat. Mengatik lah boleh joget. Tu tambah hak ni, tambah hak ni kata hak ni tak betul, hak ni kata hak ni tak betul. Dalam kan kita tahu hak mana tak betul deh. Hak tu yang jadi lagu tu. Apa? Sebab tak ada sepadan. Sebab tu dia kena ada sepadan. Sepadan tu kena ada pagar kan, jangan dia lompat. Jangan dia lompat. Masalah ibadat. Itu makna kesaksian kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hak Nabi royak tu pada dah tak cakap nak buat dah. Jenuh nak buat lepas dah buat hak tu hak Nabi suruh tu. Tahajud pun tak cakap nak bangun kita. Tanya bola gaduh pula tu. Gaduh pula. Setengah-setengah tu dah. Tapi kalau hak mari masjid ni taklah. Hak luar tu. Baik. Kemudian kedudukan syahadah. Jadi syahadah ni bila mana seseorang itu mengucap kedua kalimah syahadah, maka dikira dia itu sebagai seorang Islam. Kemudian syahadah ni digabungkan pula dengan semaya dan rukun-rukun yang lain. Sebab apa? Yang semuanya adalah merupakan rukun-rukun Islam yang paling nyata, jelas dan utama. Jadi melaksanakan semaya, puasa, rakaat haji itu satu rukun Islam yang paling utama. Jadi hal ini mungkin dalam kesimpulan hadis ni kita akan bincang semula lah. Berkenaan dengan macam mana apa ya Islam ni setakat 5 ni ke apa 5 ni saja ke, adakah 5 ni saja, apakah pengertian di sebalik 5 ni, lagu mana nak keluar hak lebih daripada 5 ni. Pengertian daripada 5 ni ke dia kita boleh keluar lagi ke dia. Tu insya-Allah dalam kesimpulan hadis insya-Allah kita akan bincang tu. Sekarang ni kita nak bincang berkenaan dengan syahadah dahulu. Kemudian syahadah, kedudukan dia. Dua kalimah syahadah ni yang utama, iaitu dia tengok. Ada. Jadi dua kalimah syahadah ni serupa dengan dia tengok. Kalau kita kata sembah kat dia tengok. Dia tengok, duduk tengok dia. Dia lain hak lagi tu dia sokongnya. Hak lagi.
semaya, puasa, zakat, haji tu dia sokongnya. Kalau kemuh mana syahadah di tengah, hopak tu meger. Kalau tak ada dia utama tu, kalau kemuh tak ada dia tengah, rutuh kemuh. Tak ada orang tak panggil kemuh. Ada pak roti comel tepi tu pun, kalau tak ada tengah, tak ada orang tak panggil kemuh. Tapi kalau ada tengah saja, pak tak ada, boleh dah buat kemuh. Nak tidur dalam tu pun boleh dah. Tapi tak sepenuh. Jelepek lagu tu dia. Duduk atas diri tu. Begitu juga dengan Islam. Kalau ada syahadah sudah ada, maka Islam sudah ada pada seseorang. Cuma tidak sempurna. Sebab apa? Sebab dia sokongnya itu tak ada. Tapi kalau pak tu ada, dia hok semaya puasa zakat haji tu ada, syahadah tak ada, tak jadi juga. Tak jadi Islam juga. Sebab tu penting kita kena jaga syahadah. Syahadah tu penting. Makna syahadah, pengertian syahadah, rukun syahadah, hak tu kita kena jaga. Jaga molek hak. Jaga molek kedua-dua tu. Barulah mana Islam kita tu tegak. Cuma sempurna tidak sempurna tu, hak tu lepas pada tu juga. Takut-takut hak lain buat syahadah tu tak sempurna. Hak tu tak sempurna. Hak tu tak sempurna. Sebab tu kena jaga rukun dia dan juga syarat-syarat dia. Kemudian syahadah tu syahadah tauhid. Mana syahadah yang pertama iaitu syahadah tauhid. Jadi apa ya hak ni hak utamanya, hak nombor satu. Sebab apa? Kerana tauhid adalah asas kepada segala kebaikan. Tauhid. Segala kebaikan, segala amalan pucuk dia duduk tauhid. Duduk pada tauhid. Kalau tak ada tauhid sebutir, segala amalan sia-sia saja. Allah Ta'ala tidak terima amalan kalau seseorang itu tidak ada tauhid. Ada. Kalau ada tauhid Allah Ta'ala boleh tukar hak buruk, hak jahat boleh tukar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam hadis kursi, mana kalaulah seseorang hamba tu, kalaulah mana seseorang manusia tu mari man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan la yushriku billahi syai'a laqituhu bimithliha maghfiratan. Kalaulah seseorang hamba tu mari jumpa dengan aku bawa 10 bumi jahat, 10 bumi, tapi tidak melakukan syirik. Mana tauhid tu dia jaga. Ada tauhid sebutir. Allah Ta'ala kata aku boleh tukar. Banyak tu juga kebaikan. Mari tak ada kebaikan sikit abu. Dosa yang mari. Sebutir bumi dosa. Dosa dia sebutir bumi. Tapi tauhid dia jaga sebutir. Allah Ta'ala boleh tukar. Dengan kebaikan. Buat belakang kejahatan, tukar jadi kebaikan. Allah Ta'ala boleh buat. Siapa lagu tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat. Bila mana seseorang tu jaga tauhid. Mana jaga syahadah, jaga molek patu dia. Cuma kita tak boleh nak beragak lagu tu. Nama kali lepas ni buat rasa dia. Tak apa, rasa dia pun tu yang sakit tauhid sekarang dah. Tauhid sekarang tak pakai tauhid dia. Jangan. Jadi nak rayaknya boleh. Kelebihan tauhid. Itu kelebihan tauhid. Kepentingan dan juga kelebihan tauhid. Jadi perhambaan manusia, kepentingan tauhid di mana dengan tauhid, mana seseorang itu dia memberikan sepenuhnya perhambaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hak itu terletak kepada tauhid. Kemudian tauhid ni kalau kita nak tengok, dia disebutkan kepada amalan-amalan yang lain serupa dengan hati, dia disebutkan kepada anggota lain. Hati kita ni kan anggota-anggota yang lain, mana comel anggota kita lain, mulut, kaki, tangan, kau duduk mana? Duduk pada hati. Duduk pada hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat al-jasadu kullu wa idza fasada al-jasadu kullu. Ketahuilah ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah mana pada diri manusia ni ada sekutu darah. Molek sekutu darah tu molek seluruh tubuh. Rosak sekutu darah tu rosak seluruh tubuh. Gapo dia? Hati. Begitu juga tauhid. Bila mana tauhid seseorang tu molek, amalan dia semuanya jadi molek belaka. Tapi bila mana tauhid dia tu tak molek, tak betul tauhid dia tu, amalan dia jadi sia-sia. Haba'an mansura. Bawa di hari akhirat jadi serupa debu yang berhamburan. Debu yang berhamburan. Supaya kafir, dia tengok amalan dia tu.
amalan dia. Apa dia? Amalan orang kafir ni serupa dengan fata morgana. Serupa dengan fata morgana. Tengok tu comel nampak air tu. Nah, a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabah. Orang kafir. Dia tengok amalan dia tu serupa dengan seseorang tengok fata morgana, tengok air. Nampak jauh, air. Air dekat air tu tepi air. Sabar tak? Bila mana mereka datang, lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapati apa-apa. Tak ada pun? Tak ada pun, tak ada apa-apa. Supaya dengan orang kafir. Mana dia buat amalan dia jangan kira lah comel. Tapi bila mana dia jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa wajadallah fawaffahu hisabah, Allah taala akan tunaikan hisab dia tu, akan menyelesaikan perkiraan dia tu. Mana saja-saja sia amalan. Siapa apa? Kita ada tauhid sekali. Kita ada tauhid. Begitu juga segala percaturan, segala mana peraturan alam ni, pentadbiran alam semesta ni duduk pada apa yang jadi molek ni. Tari boleh naik molek, dan boleh turun molek. Boleh tu boleh naik mana, tapi sia molek pun dengan molek. Begitu juga mana peredaran zaman percaturan di dalam alam, makhluk-makhluk lain pun boleh jalan dengan molek. Kita apa? Kita tauhid. Kita tauhid. Kalau tak ada tauhid sekarang dua. Ada dua Tuhan. Dah. So Tuhan agak, Tuhan senyum. So Tuhan apa? Tuhan nikmat senyum. So Tuhan agak masa tak boleh. Digambarkan oleh setengah-setengah kalau agama lah. Mana masa. Bapa ni Tuhan agak, ni Tuhan senyum. Kalau dua tu balas jadi lagu mana? So Tuhan kata, aku nak beri rahmat ke penduduk Malaysia. So lagi kata dah, aku nak beri azab. So tu jadi guana. Jadi guana. Dah kena nak hujan separuh, panas separuh. Tak jadilah betul. Jadi mana kan? Yang jadi molek kalau hujan seperti. Walaupun jadi boh, kau tak caralah hati tu. Maknanya peraturan itu jalan dengan molek. Langit matahari boleh naik tanpa gangguan. Dia turun tanpa gangguan. Sebab apa? Sebab tauhid. Sebab matahari dia nak naik, dia minta izin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak turun, dia minta izin pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau dua tu seorang benar naik, seorang tak benar naik, jadi lagu mana? Wasf tak jalan alam. Tak jalan. Jadi maknanya molek peredaran alam semesta ni apa ni, molek kita apa? Tauhid. Semuanya terletak pada tauhid. Itulah kepentingan tauhid, kelebihan tauhid. Kemudian ada lagi ilmu tauhid ni, insya-Allah kita sama semula lah. Wallahu